Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, para penonton yang saya hormati dan saya kasih sekalian, alhamdulillah. Pada petang yang berbahagia ini, marilah sesama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi menikmati kehidupan ini dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang aman, damai, dalam keadaan terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mara bahaya musibah, khususnya penyakit berbahaya COVID-19. Mudah-mudahan kita menjadi umat Islam yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, insya-Allah pada petang yang berbahagia ini marilah sama-sama kita marilah sama-sama kita menyambung lagi pengajian kita dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah hadis 40. Masih lagi dalam hadis yang kedua membincangkan berkenaan dengan iman. Berkenaan dengan iman, sebagaimana pertanyaan Jibril alaihissalatu wassalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala fa akhbirni 'anil iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, qala sadaqta. Yang bermaksud, Jibril alaihissalam telah bertanya ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan iman. Maka Rasulullah menjawab, iman itu ialah bahawa engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan segala kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari kemudian, dan engkau beriman pada takdir baiknya dan jahatnya. Maka ia berkata, benarlah engkau. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini membincangkan berkenaan dengan rukun iman. Rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang kedua, percaya kepada malaikat. Rukun iman yang ketiga, percaya kepada kitab. Rukun iman yang keempat, percaya kepada Rasul. Dan rukun iman yang kelima, percaya kepada hari kemudian. Dan rukun iman yang keenam, yakni percaya kepada takdir baiknya dan jahatnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang saya kasihi dan saya hormati sekalian, beriman kepada Allah kita telah bincangkan pada siri-siri video yang telah lepas. Pun juga beriman kepada malaikat kita telah bincangkan. Beriman kepada kitab pun sama, beriman kepada Rasul pun sama, telah dibincangkan pada siri video yang telah lalu. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan beriman kepada hari kemudian. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang Islam
yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada malaikat serta rukun-rukun iman yang lain adalah menjadi kewajipan kepada kita, fardu ain kepada kita ke atas setiap individu Muslim beriman kepada hari kemudian. Apa maksud hari kemudian? Ya, yakni hari akhirat. Ya, hari kemudian ni ialah hari akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Maliki Yaumiddin. Ya, raja ataupun pemerintah hari kemudian, yakni hari akhirat. Manakala orang yang mengingkarinya, yang tidak percaya adanya hari kemudian, adanya hari akhirat, hukumnya adalah kufur. Ya, tidak mempercayai hari akhirat, hukumnya kufur. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari akhirat juga ataupun hari kemudian ini dipanggil juga hari kebangkitan. Ya. Pada hari itu akan dibangkitkan seluruh manusia yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermula daripada Nabi Adam sampailah kepada orang yang terakhir akan dibangkitkan untuk apa tuan-tuan? Dibangkitkan untuk dihitung segala amal yang dilakukan oleh mereka. Termasuklah saya dan tuan-tuan sekalian, semuanya itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihitung, dikira, dihisap segala amal manusia untuk diberikan balasan yang sesuai dengan amal itu. Maknanya, tidak boleh lagi setiap manusia, sama ada dia orang beriman ataupun tidak beriman, orang Islam ataupun bukan Islam, ya, semuanya akan berhadapan dengan perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima balasan yang sesuai dengan amal yang dilakukan semasa hayat mereka di atas dunia ini. Yang baik, maka sudah tentu dibalas dengan balasan yang baik. Manakala yang jahat pula, sudah pasti akan menerima balasan yang jahat. Tidak boleh nak lari. Semasa hayat di dunia, tuan-tuan, kita boleh lari. Kita boleh tipu, kita boleh bayar rasuah. Memang rasuah tidak dibenarkan dalam Islam. Tetapi oleh kerana nak melepaskan diri daripada hukuman dunia, maka orang sanggup melakukan apa sahaja. Sanggup menipu, sanggup melakukan rasuah. Tetapi di hari akhirat, pasti kita tidak akan dapat lari daripada berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dinamakan hari pembicaraan. Yakni berlakunya hari pembicaraan itu ialah hari kemudian, yakni hari akhirat. Jadi kita orang beriman mestilah meyakini bahawa pasti kita akan bertemu, akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut untuk menerima balasan yang setimpal dengan apa yang kita lakukan semasa hayat hidup kita di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maksudnya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, nescaya dia akan melihat, yakni balasannya. Ya. Dan
barang siapa yang melakukan perkara kejahatan seberat zarah, nescaya dia akan melihat, yakni balasannya pula. Maknanya dia tetap akan menerima pembalasan dari Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa yang mereka lakukan, sama ada dia melakukan perkara yang baik, maka dia dapat menerima balasan baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekiranya dia melakukan perkara yang jahat, maka dia tetap menerima pembalasan yang jahat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kemudian juga dinamakan hari akhirat. Hari kemudian dinamakan juga dengan hari akhirat, iaitu hari pembalasan. Sedang hari di dunia ini yang ada sekarang ini, iaitu hari yang disuruh supaya kita melaksanakan amal dan pekerjaan. Manakala hari akhirat nanti, di sana kita akan dapat pembalasan. Hari untuk menerima pembalasan di atas apa yang kita lakukan semasa hayat di dunia ini. Sekiranya ketiadaan amal dan pekerjaan yang baik pada hari ini, semasa hayat hidup ini, jika kita tidak melakukan amal ataupun melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita rugi dan menyesal di kemudian hari. Bagi kita umat Islam ada 2 hari. Tuan kitab ni sebut, bagi kita umat Islam ada 2 hari. Yang pertama hari di dunia ini yang ada sekarang ini, dan yang keduanya adalah hari akhirat. Dan kehidupan yang sebenarnya ialah di hari akhirat. Kehidupan yang kekal abadi adalah di hari akhirat. Manakala kehidupan dunia ini, kehidupan di dunia ini yang merupakan kehidupan yang sementara. Apabila sampai tempoh ajal kita, maka dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berpindah ke alam lain, yakni alam barzakh. Sementara menunggu untuk menuju ke alam pembalasan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang saya hormati sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 64, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun." Dan tidak ada kehidupan di dunia ini melainkan sia-sia dan permainan sahaja. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenarnya kalau adalah mereka itu mengetahui. Ini Allah nyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat 64, bahawa kehidupan kita di dunia ini adalah seperti mana tempat permainan, dan kehidupan yang kekal abadi adalah di hari akhirat nanti. Di sana tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya dan tuan-tuan para penonton sekalian akan dikumpulkan di sana, setelah mati, dan dibangkitkan untuk menghadapi persoalan hidup yang baru. Dibangkitkan untuk menghadapi persoalan hidup yang baru. Orang-orang yang beriman sudah pasti atau sudah tentu mengetahui betapa sulitnya perkara yang akan ditemui. Tetapi jalan mengatasinya ada,
ditunjukkan dan diterangkan oleh agama. Ya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jalan yang benar, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalan yang betul, ya, jalan yang lurus, yakni agama Islam, maka ikutlah. Ya. Ini Nabi sampaikan kepada kita, ya, yang telah diterangkan dalam agama kita. Mati, tuan-tuan dan puan-puan, adalah perkara yang tertentu. Apabila sampai masanya mati, ya. Musim sekarang ni ramai orang mati disebabkan penyakit COVID. Ya. Penyakit COVID. Penyakit COVID ini adalah penyebab sahaja. Ajal sebenarnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak dapat nak awal, kita tidak dapat nak lewatkan sedikit pun, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang saya hormati sekalian. Kematian ini pasti akan berlaku kepada semua, sama ada, ya, manusia ataupun binatang ataupun kehidupan yang lain. Semuanya apabila sampai masanya pasti akan merasai kematian itu. Cuma masanya kita tidak tahu bila. Ya, masa kita mati kita tidak tahu bila. Ya, orang dapat mengetahui masa lahir, ya, hari lahir dapat ketahui. Ya, hari mati tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui. Mati bukanlah bererti lenyap sama sekali kehidupan kita. Ya, tetapi mati adalah bertukar tempat. Bertukar tempat saja tuan-tuan. Ya. Tempatnya di dunia, alam dunia. Kemudian mati, dia berubah alam, pergi kepada alam barzakh, alam kubur. Bekalan untuk ke sana, mestilah perlu kita sediakan. Ya. Seperti mana kita nak bermusafir tuan-tuan. Ya. Kena sediakan bekalan. Jadi, apakah bekalan yang sepatutnya kita sediakan, ya, untuk berjalan jauh? Kalau semasa hidup di dunia ini, kalau kita nak musafir, sudah tentu kita bekalkan bekalan yang secukupnya. Begitu juga dengan peralihan kehidupan ini daripada dunia kepada kehidupan di akhirat ataupun bertukar tempat, maka kena sediakan bekalan. Kalau tidak, kecewalah kita, kecundanglah kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena sediakan bekalan itu berupa amal, berupa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bekalan yang sebaik-baiknya. Umur seseorang manusia terbatas. Ya, ada umur orang yang paling panjang, ya, sampai 100 tahun, bahkan ada sedikit yang lebih. Ya, ada umur orang kurang daripada 100, 90 tahun. Ada orang yang 80 tahun, ada orang yang sampai 70 tahun, ya. Ada orang yang sampai umur Nabi 63 tahun. Sebab tu Nabi sebutkan dalam hadisnya, a'maru ummati ma baina sittin was sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik. Ya, sedikit sahaja di kalangan umatku ni, ya, umurnya lebih, ya, antara 60 ke 70 tahun. Yang lebih itu adalah sedikit sahaja tuan-tuan, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, para malaikat di langit, ya, diutus untuk menerima ruhnya yang telah terpisah dari badannya. Apabila sampai masa, sampai ajal kita, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala
akan mencabut nyawa kita dan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beriman, orang yang beriman diterimanya dengan hormat dan ucapan selamat. Orang yang perangai baik, amal ibadatnya bagus semasa hayat di dunia ni, ya, malaikat bawa rohnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima dengan penuh kehormatan dan ucapan selamat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah An-Nahl, ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Maksudnya, mereka yang diwafatkan, yakni diterima oleh malaikat dengan baik sambil berkata kesejahteraan atas kamu. Ya, ni malaikat bawa roh kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang menunggu di sana mengatakan kesejahteraan atas kita. Ni orang-orang yang baik kehidupannya semasa hayatnya di dunia. Kemudian malaikat-malaikat itu membawa roh ke langit dan Allah menerima amalnya dan diliputi rahmatnya. Setelah itu mereka membawanya kembali ke bumi. Setelah dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ruh kita tadi dibawa kembali ke bumi untuk ditanya dalam kuburnya mengenai iktikad terhadap Tuhannya. Yang ini dikatakan, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menghadapi persoalan, pertanyaan oleh Munkar dan Nakir, ya, yang telah disebutkan di dalam kitab, dalam hadis, berkenaan dengan kita akan menghadapi persoalan pertanyaan berkenaan dengan iktikad, pegangan kita terhadap Tuhannya. Ya, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditanya, siapa Tuhan kamu? Ya, apakah agama kamu? Siapakah Rasul kamu? Pertanyaan ini tentu dapat dijawab dengan tegas kerana ia hidup di dunia menurut iktikad dan amal yang sesuai dengan tuntutannya. Jadi kalau seseorang itu semasa hayatnya dia berpegang dengan iktikad yang jelas, beramal dengan amal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah dia akan dapat jawab pertanyaan, persoalan Munkar Nakir tersebut. Jadi kalaulah dia mengabaikan arahan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempercayai rukun-rukun iman ini, sudah pasti tuan-tuan tidak akan mendapat menjawabnya. Ya, maka sejak itu dibukakan kepadanya pintu untuk masuk ke syurga. Jadi orang yang baik ini selepas daripada menghadapi pertanyaan, lulus ujian, kita katakan lulus ujian lah tuan-tuan, maka dibukakan lorong ke syurga. Bukan masuk syurga lagi, dia dah nampak dah. Dia dah nampak dah jalan ke syurga. Bahkan dia dapat bauan kenikmatan syurga. Berlainan keadaan ini kepada orang-orang yang kufur. Mereka selamanya keluh kesah dalam ketakutan. Orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan rukun-rukun iman yang lain, bahkan mereka berada dalam keadaan ketakutan, keadaan keluh kesah. Sedangkan ruh mereka tidak dibenarkan naik ke langit
dan soal-soal yang dihadapkan kepada mereka tidak terjawab. Tak dapat nak jawab, tuan-tuan. Kerana mereka hidup di dunia tidak mengenal siapakah Tuhan, tidak mengetahui agama. Yang mereka tahu hanya kehidupan, sekali lagi kehidupan, yang dia tahu hanya kehidupan yang menurut kehendak dan hawa nafsu mereka. Maka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya pintu neraka dan disiksakan dia hingga hari kiamat. Ini berada dalam kubur, baru berada di alam barzakh. Telah pun disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang kufur, ingkar akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berlainan dengan orang yang beriman, diberi layanan yang baik, bahkan dibukakan pintu syurga dan dapat melihat kenikmatan syurga tersebut. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan saya kasih sekalian, demikianlah gambaran keadaan manusia setelah mati, dan kematiannya bukanlah untuk selamanya, kerana dia akan dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 104, "Yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Maksudnya pada hari yang kami akan golong langit sebagaimana menggolong kepingan helai bagi tulisan-tulisan, yakni hari kiamat. Sebagaimana kami mulai kejadian pertama, kami akan kembalikan dia sebagai perjanjian atas kami. Sesungguhnya kami akan berbuat. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sejak itu, binasalah alam ini. Apabila tibanya hari kiamat, apabila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikatnya yang meniup sangkakala, maka berlakulah penggolongan langit dan segala isi langit dan bumi akan hancur lebur. Maka selepas itu akan dibangkitkan manusia dari kubur masing-masing, dan mereka ini berterbangan seolah seperti belalang yang bertaburan. Dan pada saat yang penuh kecemasan itu, teringatlah manusia akan perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah janjikan kepada mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Yasin ayat 51 hingga 53, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dan akan ditiupkan sangkakala. Siapa yang tiup sangkakala ni? Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meniup sangkakala, iaitu yang namanya Israfil. Maka tiba-tiba mereka dari kubur mereka akan bersegera kepada Tuhan mereka, dibangkitkan manusia yang awal kejadian sampai akhir kejadian daripada kubur masing-masing. Mereka akan berkata, hai celakalah kami, siapakah yang bangkitkan kami dari tidur kami? Inilah apa yang dijanjikan oleh Tuhan pemurah dan benarlah Rasul-Rasul. Jadi orang yang tidak sedar ini, dia tanya Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang bangkitkan mereka daripada tidur mereka ini? Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi orang beriman, dia tahu, dia tahu, dan dia akan menghadapi setelah dibangkitkan daripada kubur,
kita ini akan berjalan menuju ke satu tempat untuk dihisap, ditimbang segala amal kebaikan dan keburukan yang dilakukan. Berikutan dengan ini, lalu dikumpulkan mereka di satu tempat untuk dihisap. Menurut yang dikhabarkan kepada kita oleh Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 102 hingga 103, bahawa barang siapa yang berat timbangan, maka mereka orang-orang yang mendapat kejayaan atau kemenangan. Jadi orang yang amal baik, orang yang perangai tingkah laku baik, maka dia berjaya di sana nanti kerana timbangannya berat, timbangan amalnya berat. Dan barang siapa ringan timbangannya, maka mereka orang-orang yang rugi diri mereka masing-masing. Mereka kekal dalam neraka. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit gambaran berkenaan dengan hari kemudian. Fahamlah kita bahawa hari kemudian ini merupakan hari yang pasti berlaku setelah kita dibangkitkan oleh Allah SWT pada kubur masing-masing. Hari akhirat namanya, hari pembalasan. Allah balas di atas tingkah laku kita yang kita lakukan di atas dunia ini. Sama ada kita buat benda baik akan dibalas dengan balasan yang baik. Jadi berat timbangannya. Kalau kita buat benda yang jahat, benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka timbangan kejahatan itu berat. Maka dia dapatlah pembalasan yang berat, yang seksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam, rukun iman yang kelima ini, percaya kepada hari kemudian merupakan perkara yang wajib kepada kita yakini betul-betul, dan sekiranya kita tidak percaya, maka kita menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, mudah-mudahan dengan pendedahan yang sedikit ini memberi kefahaman kepada kita bahawa kita tidak dapat lari daripada kehidupan yang satu lagi di hari akhirat nanti, yakni kehidupan yang kekal abadi. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, manakala kehidupan di hari akhirat kehidupan yang kekal, yang kekal abadi. Baik tuan-tuan dan puan-puan mata Allah Subhanahu wa taala, saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan para penonton agar tolong sharekan ilmu yang baik ini kepada kawan-kawan kita agar mereka memahami sedikit sebanyaknya berkenaan tentang penjelasan kepada hari kemudian, yakni hari akhirat yang menjadi dasar tauhid kepada kita, dasar beriman kita kepada hari kemudian yang menjadi kewajipan kepada kita mempercayainya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekira sekadar itulah dahulu sedikit pendedahan berkenaan dengan rukun iman, beriman kepada hari kemudian. Saya mengharapkan semoga tuan-tuan dapat memahami bab ini dan dapat mengikutinya dengan baik dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kita seharian berkenaan dengan apa yang dikehendaki daripada percaya kepada rukun iman yang kelima ini. Sekian yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah kejahilan diri saya, aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.